Laporan mengenai serangan terhadap anggota yang berkaitan dengan pengawal revolusi Islam di Tehran menambah lagi perasaan bahawa rejim telah memasuki fasa yang lebih berbahaya di dalam negara, satu fasa kemusnahan diri. Pada hari Jumaat 17 April 2026 ini, isu utama bukan lagi sekadar perang di luar negara. Apa yang membimbangkan sekarang ialah kemungkinan krisis itu melanda jalan-jalan di ibu kota Iran dan menjejaskan teras pelindungan sistem itu sendiri. Apabila muncul tanda-tanda bahawa lelaki yang terlibat dalam penindasan mula menjadi sasaran, mesejnya sangat jelas. Ketakutan telah beralih pihak dalam sebahagian masyarakat dan rejim menyedari perkara ini. Apa yang sedang berlaku pada hakikatnya ialah keadaan yang semakin merosot. Pengawal revolusi Islam dan Basij yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk memantau, menindas dan mengekang protes kini menjadi tumpuan pergolakan. Reuters telah mengesahkan perkara ini. Reuters melaporkan bahawa pos-pos Basij di Tehran telah diserang kerana ia dilihat sebagai alat kawalan dalaman rejim. Kematian tokoh-tokoh berpangkat tinggi juga telah disahkan seperti Gholam Reza Soleimani, ketua Basij, dan Majid Kademi, ketua perisikan pengawal yang terbunuh di Tehran bulan ini. Ini penting kerana ia menunjukkan bahawa pelindungan rejim sudah tidak sama lagi. Siapa yang berada di tengah-tengah krisis ini? Di satu pihak, rejim Iran disokong oleh pengawal revolusi Islam, oleh Basij, dan oleh aparatus penindasan yang kembali bertindak dengan tegas sejak protes pada bulan Januari. Di pihak satu lagi, sebuah masyarakat yang letih akibat inflasi, pengangguran, pengasingan, peperangan, dan penindasan. Reuters melaporkan bahawa kerajaan bimbang akan berlaku satu lagi pergolakan dalaman sebaik sahaja kesan ekonomi perang menjadi lebih jelas. Tax agency itu sendiri menggambarkan saat ini sebagai salah satu yang paling berbahaya bagi sistem Iran. Dengan penangkapan, hukuman mati, mobilisasi di jalanan, dan juga pengurangan umur minimum untuk memperkuat pos kawalan. Di manakah tekanan ini tertumpu? Di Tehran, di pusat politik rejim, tetapi juga di seluruh ekonomi negara Iran. Internet telah diputuskan semasa protes dan masih lagi diputuskan hingga hari ini. Dan Reuters menunjukkan bahawa perkara ini benar-benar menjejaskan syarikat, perdagangan dan komunikasi. AP juga melaporkan minggu ini bahawa pemadaman internet masih berterusan menyebabkan rakyat bergantung kepada versi rasmi daripada rejim. Apabila kerajaan memutuskan internet, menempatkan tentera di jalanan dan meningkatkan penahanan, itu bukan tanda kekuatan yang tenang, itu tanda ketakutan. Bagaimana rejim boleh sampai ke tahap ini? Ia adalah hasil gabungan perang, penindasan dan kejatuhan ekonomi. Reuters melaporkan pada bulan Mac bahawa Iran telah terlibat dalam konflik ini dalam keadaan sudah lemah dan keadaan menjadi semakin buruk selepas itu. Agensi itu menggambarkan ekonomi yang sudah pun merosot kini semakin terjejas akibat perang, sementara pihak berkuasa cuba mengelakkan sebarang percikan pemberontakan dalaman. Pada masa yang sama, Amerika Syarikat mula mengetatkan lagi tekanan di laut dan perdagangan Iran. Reuters dan AP melaporkan sekatan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran selepas kegagalan rundingan. Dan pada hari Jumaat ini, kira-kira 40 negara berkumpul untuk membincangkan bagaimana memulihkan pelayaran di Selat Hormuz apabila konflik berakhir. Ini menunjukkan betapa besarnya kerosakan itu. Mengapa permulaan serangan terhadap lelaki yang berkaitan dengan pengawal revolusi Iran mempunyai begitu banyak kepentingan politik? Kerana pengawal revolusi Islam bukan sekadar satu pasukan tentera. Ia adalah tulang belakang yang menyokong rejim dari dalam. Ia bersama Basij membantu membendung protes, melindungi pemimpin, mengawal kawasan kejiranan dan menakut-nakutkan pihak lawan. Apabila terdapat laporan bahawa walaupun lelaki-lelaki ini menjadi sasaran, diburu atau diserang hendap di dalam ibu kota, kesan simboliknya sangat besar. Walaupun tidak semua kejadian disahkan secara bebas. Apa yang sudah jelas kelihatan ialah suasana tegang. Pemimpin telah dibunuh, pos telah diserang, penindasan telah diperhebat, dan kerajaan bimbang akan berlaku kekacauan baru sebaik sahaja perang reda. Akhirnya, tafsirannya jelas. Kepimpinan telah kehilangan tokoh utama. Ekonomi terus terhimpit. Internet masih ditapis. Penduduk masih hidup dalam ketakutan.
Dan Teheran yang sepatutnya menjadi kawasan paling dilindungi oleh jentera rejim, kini sudah dipenuhi laporan tentang ketakutan, serangan dan rasa tidak selamat. Apa yang terbentuk sekarang ialah gambaran sebuah sistem yang ditekan dari luar dan dirosakkan dari dalam. Dan apabila jentera penindasan mula bergoncang di dalam ibu kota sendiri, rejim memahami bahawa ancaman itu bukan lagi hanya di sempadan. Ia berada di jalan-jalannya sendiri.